Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami merupakan kumpulan bagi kos BAS 3A. Bagi tugasan refleksi jurnal, kami telah melakukan perbincangan dan penelitian terhadap isu-isu semasa yang telah berlaku dalam negara. Kami bersetuju sebulat suara untuk memilih artikel daripada berita harian yang bertajuk Pendidikan Sasiah Tangani Pelajar Bermasalah, tulisan Wan Nurhayati Wan Alias. Artikel ini membincangkan tentang kepentingan sasiah sebagai teras dalam pendidikan negara berbanding dengan sistem yang berorientasikan pencapaian akademik semata-mata. Pendidikan sasiah adalah sangat penting supaya seseorang individu dapat membezakan antara perkara baik dan buruk sekaligus menghayati falsafah pendidikan kebangsaan serta rukun negara yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan. Kerajaan Malaysia telah mengambil langkah proaktif dengan menggubal falsafah pendidikan kebangsaan pada tahun 1988 dan dahulunya dikenali sebagai falsafah pendidikan negara. Falsafah ini bertujuan untuk menjadi panduan bagi semua aktiviti pendidikan yang dijalankan di dalam negara kita. Berdasarkan falsafah pendidikan Malaysia, pendidikan negara sebenarnya telah menganjakkan diri ke hadapan dengan mengungkapkan dengan jelas nilai dan prinsip yang menjadi dasar dalam membentuk sistem pendidikan Malaysia bermula daripada peringkat rendah sehingga ke peringkat tertinggi. Semua aktiviti pendidikan yang dijalankan adalah untuk mencapai intipati utama dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelektual. Antara elemen yang penting dalam falsafah pendidikan kebangsaan ialah pendidikan adalah suatu usaha berterusan. Pendidikan yang dimaksudkan adalah satu proses pemerolehan dan pemindahan ilmu, kemahiran dan nilai murni. Proses ini berlaku secara berterusan sejak dari awal kanak-kanak sehingga akhir hayat. Melalui pendidikan, sasiah diri juga dapat dibentuk dalam kalangan pelajar sejak dari kecil. Pendidikan sasiah menjadi satu perkara yang penting bagi melahirkan generasi pelajar yang mempunyai identiti dan sasiah terpuji. Hal ini demikian kerana ilmu dan akhlak merupakan satu kesinambungan yang perlu digandikan bersama-sama bagi menjamin kemajuan yang dicapai selari dengan kehidupan berakhlak. Akhir sekali, pendidikan sasiah juga dapat melahirkan pelajar yang berfikiran secara sihat dalam menilai sesuatu perkara sama ada baik dan buruk. Seterusnya, melalui falsafah pendidikan kebangsaan yang dapat kita kaitkan dengan isu ini adalah elemen perkembangan potensi individu. Dalam elemen ini mempunyai aspek intelek, rohani, jasmani dan emosi. Akan tetapi, aspek emosi dan rohani yang kita akan kaitkan dengan isu ini. Jika perkembangan emosi pelajar dalam keadaan baik, maka pelajar dapat mengawal tingkah lakunya serta dapat membezakan sesuatu perkara sama ada baik ataupun buruk. Maka pembentukan sasiah dapat dibentuk dengan baik. Seterusnya, aspek rohani. Nilai kepercayaan kepada Tuhan dan memupuk disiplin pelajar perlu dititik beratkan. Seperti yang kita tahu, pendidikan moral dan pendidikan agama telah diwajibkan di setiap sekolah bagi penerapan nilai-nilai akhlak mulia bagi setiap pelajar dan bagi menangani sasiah pelajar itu sendiri. Seterusnya, falsafah pendidikan kebangsaan bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang melalui pendidikan. Pendidikan bertujuan melahirkan insan yang seimbang dan berjiwa mulia merangkumi 4 aspek, iaitu rohani, jasmani, intelek dan emosi. Keseimbangan antara keempat-empat aspek tersebut akan melahirkan insan yang mampu hidup secara harmoni dengan diri sendiri dan orang lain. Artikel pendidikan sasiah tangani pelajar bermasalah ini dapat dikaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan kerana apabila seseorang pelajar tersebut mendapat pendidikan sasiah yang baik di sekolah, pelbagai masalah dapat ditangani dalam kalangan pelajar. Hal ini kerana 4 aspek tersebut telah pun seimbang dalam diri pelajar tersebut. Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan merupakan elemen penting dalam falsafah pendidikan kebangsaan kerana tanpa elemen ini, pelajar tidak dapat membezakan dan menilai baik dan buruk sesuatu perkara. Pelajar hanya fokus untuk mendapat pencapaian grade terbaik tetapi tidak untuk sasiah yang baik. Oleh itu, sistem pendidikan mestilah menekankan pendidikan sasiah untuk melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan, bertanggungjawab, berakhlak mulia serta untuk melahirkan rakyat yang bukan sahaja cemerlang akademik tetapi mempunyai nilai sasiah yang baik. Antara elemen yang penting dalam falsafah pendidikan negara adalah berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap kemakmuran dan keharmonian keluarga, masyarakat dan negara.
Oleh hal yang demikian, pendidikan sasiah penting bagi pelajar untuk mencapai kesejahteraan diri seperti jiwa yang tenang, badan yang sihat dan pemikiran yang waras, serta boleh menjauhkan diri pelajar daripada terlibat dengan gejala-gejala yang tidak sihat. Maka, pendidikan sasiah boleh menangani pelajar bermasalah serta boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Berdasarkan artikel yang dipilih telah mendapati bahawa falsafah pendidikan kebangsaan ini selari dengan matlamat pendidikan Islam dalam melahirkan seorang pelajar yang bersasiah tinggi dan juga cemerlang dalam pelajaran. Didikan sasiah amat penting kepada seseorang pelajar supaya mereka dapat menilai dan membezakan antara baik dan buruk suatu perkara itu. Jelaslah bahawa falsafah pendidikan kebangsaan ini selari dengan matlamat pendidikan Islam dalam melahirkan dan membentuk seseorang insan supaya menjadi individu yang berpengetahuan tinggi dan juga berkepribadian mulia. Apakah itu matlamat pendidikan Islam? Pendidikan Islam adalah bertujuan untuk melahirkan individu yang serba lengkap sama ada dari segi rohani ataupun jasmani demi mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Proses pendidikan Islam akan membentuk dan mengembangkan aspek kesempurnaan manusia iaitu fizikal, rohani, mental dan sosial. Menurut Al-Ghazali, pendidikan bukan sahaja untuk mengisi fikiran para pelajar dengan ilmu pengetahuan, tetapi pendidikan juga adalah untuk memupuk akhlak yang murni di kalangan para pelajar. Antara matlamat pendidikan Islam adalah untuk melahirkan insan beradab yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Tanpa adab, ilmu tidaklah sempurna. Penulis menyatakan dalam artikelnya bahawa terdapat 4 faktor berlakunya peningkatan masalah disiplin dalam kalangan pelajar. Antaranya ialah pemakanan, persekitaran, teknologi dan masyarakat. Jelaslah bahawa penerapan nilai murni dalam diri terhadap keempat-empat faktor ini adalah penting bagi melahirkan insan yang mampu menyeimbangkan penunaian tanggungjawabnya terhadap Tuhan dan Rasul, hak kepada diri, keluarga, masyarakat dan persekitarannya selaras dengan prinsip rukun negara yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan. Pendidikan sasiah dapat mengajar remaja akan nilai-nilai murni, adab dan etika. Hal ini selari dengan rukun negara yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan. Adab dan etika mestilah diajar sejak kecil lagi. Bab kata pepatah, melentur buluh biarlah dari debunya. Sebagai contoh, negara Jepun dapat melahirkan rakyat yang mempunyai adab yang sangat tinggi. Hal ini kerana mereka mementingkan pendidikan sasiah. Kanak-kanak diajar untuk menghormati orang lain dan menghasihani haiwan dan alam semula jadi. Tambahan pula, tiada peperiksaan dikenakan sehingga mereka berumur 10 tahun. Konklusinya, pendidikan sasiah amat penting bagi menangani pelajar yang bermasalah. Sehubungan dengan itu, ianya juga selari dengan elemen-elemen yang terdapat dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Oleh hal yang demikian, matlamat falsafah pendidikan kebangsaan seperti berilmu pengetahuan, berakhlak mulia serta memiliki sasiah yang seimbang dan bersepadu boleh dicapai melalui pendidikan sasiah dalam kalangan pelajar. Tambahan pula, pendidikan sasiah juga berkait rapat dengan nilai kesopanan dan kesusilaan dalam rukun negara Malaysia bagi membina sasiah yang mulia dalam kalangan masyarakat agar dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dan negara.